tugasan yang kedua, saya dah bagi untuk live saya yang pertama. Kalau tak silap, sekejap saya tengok mana. Tajuk apa? Tugasan yang kedua adalah penyalahgunaan bahan rokok, aqua dan dadah. Ini bentuk peta iting. Saya pinjamkan ni. So peta iting untuk bahaya pengaruh alkohol, rokok dan dadah. Tu peta iting. Yang tu pun ada hadiah sebenarnya. Ada yang hantar kat saya kat 2-3 orang. So kita bincang lah kita nak pilih pemenang nanti. Tapi yang salah buat tu tak apa, saya terima juga. Sebab ini pun kita akan jadikan dia sebagai evidence dia punya PPT. Betul tak? Tu yang tugas yang kedua lah. Yang ketiga, pengurusan emosi, iaitu pemikiran yang positif pun saya dah buat. Ini nota, buat dalam buku nota pun saya dah buka surat 153. Tugasan yang ketiga lah. Yang keempat, perkahwinan pun ada. Kita suruh kahwin kan, kita suruh buat tugasan 159. Ini nanti salah sedah keluarga. Satu dan yang terakhir hari ni kot tak? Tugasan hari ni ada yang saya tunjukkan. Pun diberikan masa seminggu untuk awak siapkan. Ada lagi tak nak kongsikan apa-apa? Nak kongsikan apa-apa boleh kongsi. Kongsi apa-apa tak? Boleh kongsi. Tak ada? Tak ada? Apa dia? Tak ada nak kongsi apa-apa? Padahal dah tak ada soalan. Ada. Berkenaan dengan perhubungan ni. Awak tengok semua saya jenis macam mana? Nampak seperti saya seorang yang talkative ke? Cikgu Sufian ada rasa saya jenis macam ni? Oh, saya nak kau Mega apa? Tak. Ya. Saya tanya dulu. Oh, live ni. Okey, saya pendapat saya komunikasi. Salah tekan banner je. Seperti banner tu. Tu mesti berkesan. So, bagi saya sepanjang saya micro-teaching ataupun partner dalam PJ, kadang seorang komunikasi dia lebih kepada asertif lah. Maksudnya anda menang, saya pemenang. Jadi ni seorang yang dia jarang menggunakan sikap agresif tu kan. Saya betul, anda salah tu jarang. Ini Cik Dan punya style ataupun tingkah laku dia lebih kepada asertif. Kadang-kadang dia pasif. Macam saya pun kadang-kadang pasif juga. Macam saya bawa olahraga kan. Saya masa tu memang betul-betul pasif lah. Tak ada lah. Maksudnya kalah pun tak apa macam tu. Maksudnya biar orang lain menang, saya kalah macam tu. Tu pasif lah sebenarnya. Tapi bila reflect balik, saya tak boleh macam ni. Maksudnya saya nak, sebab tu bila saya bawa sedikit luar konteks sikit bila saya bawa tim olahraga ataupun tim mana-mana lah yang melibatkan sukan, saya buat yang terbaik lah. Maksudnya saya nak awak menang, macam tu. Awak menang, pada masa yang sama saya pun menang. Ikut sekali, walaupun medal tu sebenarnya bukan untuk saya pun. Saya tak dapat medal kan Cik Dan kan. Dia tak sediakan medal pun, apa-apa acara sekalipun, dia tak sediakan medal untuk cikgu yang bertungkus lumus ni, yang bawa budak, yang handle awak daripada awal sehingga akhir. Kita tak akan dapat medal pun. Sijil pun kadang-kadang dapat kak, sijil. Untuk olahraga ni kita tak dapat sijil kan kak? Tak ada. Cuma ni sebagai kita punya ikhlaskan hati lah. Maksudnya kita bawa budak, maksudnya dia tu nak buat hati kita lah. Tapi jasa kita terhadap murid-murid kita supaya dia membangun lah. Kalau tak, kita nak agresif je setiap masa kan. Contoh kalau bola sepak nak agresif saja. Ataupun masa tadi nak agresif saja, tak boleh juga. Maksudnya nanti kalau kita dah bincang, kalau budak Melayu dia mental dia kurang sikit. Kalau saya gunakan komunikasi yang agresif, confirm hari berikutnya tu separuh dia datang training. Kan tak? Kalau saya guna asertif, maksudnya kita win-win situation lah. Maksudnya saya nak awak training, saya gunakan komunikasi asertif, saya nak awak training, ni pada masa yang sama awak buat, so saya menang, awak menang. Itu maksudnya kemahiran komunikasi kesan. Sedang saya tak nak guna yang, sebab kita banyak budak kita yang pasif. Cikgu dia buat dulu dah,
Macam PJ kan, betul tak? Saya tak nak buat dapat tinggi, kenapa? Maksudnya kita dah pasif kat situ. Memang kita berkomunikasi dengan, kan kita dah belajar komunikasi verbal dan bukan verbal. Maksudnya kita dah tolak tu adalah non-verbal. Komunikasi non-verbal, maksudnya kita dah tolak ataupun kita dah pasifkan diri kita. Kenapa kita tak nak mencuba sedangkan kita cikgu dah ajar. Yang buat tu bukannya salah, tak. Biasalah kalau orang buat salah pun biasa sebab kali pertama cuba kan. Sebab tu orang belajar daripada kesilapan. Yang tak nak buat silap tu mungkin dia rasa dia hebat, aku tak nak buat silap sebab tu aku tak nak buat. Macam tu, tak boleh. Sebab benda yang baru kita kena belajar, dan bila kita belajar kita buat silap tu okey. Bukannya salah. Salah dan silap lain. Kena faham konsep. Bila training saya silap. Silap maksudnya mistake awak lah, maksudnya kena repair lah benda tu, dan cikgu akan ajar sebenarnya. So yang tu saya nak tekankan untuk komunikasi berkesan. Dah lari tajuk Cik Dana kan. Rasanya nak komen tentang Cik Dana, tapi yang tu lah, yang tu sebab kita kata sepanjang saya kenal Cik Dana ni, macam mana dia punya tingkah laku atau kemahiran dia lebih kepada eksekutif. Maksudnya Cik Dana dia akan seseorang tu dengan cara dia sendiri lah, saya dengan cara saya sendiri. Dia nak sesuatu benda tu berhasil. Bagi dia berhasil, bagi awak pun berhasil. Bagi untuk murid-murid lah Cik Dana. Ada lagi Cik Dana? Okey, baik. Anak-anak, sebenarnya ada tujuan saya ni Cikgu Sufian macam tu. Saya nak tahu apa pandangan terhadap saya. Kalau dikatakan saya seorang yang asertif, saya bermula dengan pasif. Kenapa saya pasif? Memang sangat pasif. Kalau awak tengok sama dengan saya. Sama. Seorang yang tak ceria. Awak akan nampak saya happy lelaki, seorang yang sporting. Tak. Sebenarnya bermula dengan pasif. Baik, ini memang eksklusif, cerita ni hanya ada dalam live ni sahaja. Ni nak kena cut lepas ni. Ni saya tak perlu cut tak? Broken family. Janganlah dia record ya. Saya daripada tak, ni saya tak, kalau nak cut saya cutkan nanti. Tak apa. Live je boleh cerita. Tak apa, perkongsian yang penting untuk anak-anak. Okay, ya. Mak saya berasal daripada Siam, Cina Siam. Kemudian dalam umur saya 3 bulan lagi mak saya dah tinggalkan saya di rumah orang. Maksudnya ditinggalkan lah. Betul-betul saya membesar tanpa ibu. Dan kemudian dalam proses membesar tu, saya membesar dengan nenek. Dalam keadaan tu saya diejek sebab dia akan panggil saya anak Cina kopak, anak Cina kutip. Ya. Kemudian dalam saya duduk di asrama, saya menjadi seorang yang sangat pasif sebab saya rasa macam hidup tanpa parents ni, tanpa ibu dan bapa macam rasa tak lengkap sebenarnya. Kita akan jadi sangat pendiam. Confident tak ada. Sampai kan tahapnya saya ni nak pergi beli fast food ni, pergi McD ni, punya malu nak bercakap dengan orang. Saya lebih rela lah tak makan daripada kena pergi depan orang bercakap. Tapi sebenarnya kan banyak yang saya pendam. Saya tak cakap dengan ayah saya, ayah, mama mana? Saya tak pernah, sekali pun pernah. Tapi bila umur saya dah masuk universiti, baru saya ada confidence. Sebab di dalam masa kat universiti tu dia ajar cara kita berkomunikasi. Topik yang penting, sebab tu saya cakap sangat penting. Bila belajar topik komunikasi ataupun public speaking, kita bercakap, kita ada confidence, baru saya ada kekuatan untuk tanya ayah di mana emak saya. Baru kita boleh berkomunikasi dengan ayah saya. Cakap hati ke hati sebenarnya apa yang terjadi. Selama tempoh saya tak komunikasi dengan ayah saya banyak benda yang dibuat kita rasa stresnya. Tak tahu kita ni siapa, punya siapa. Sebab tu saya cakap komunikasi sangat penting. Bila saya dah berkomunikasi dengan ayah saya, dah tahu asal usul mak saya semua, dan perhubungan tu semakin baik. Dan saya pun sudah mula confident. Saya dah tak kisah dah, lepas ni kalau ada apa-apa masalah aku boleh settlekan. Sebabnya kita dah ada confidence yang tinggi. Anak-anak semua pun sama juga. Tak ada alasan untuk kita jadi seorang yang tak baik lah. Kita sentiasa perbaiki diri melalui hubungan komunikasi. Kalau dengan orang, bila orang tegur kita cuba perbaiki diri sendiri. Sebab kita bukan orang yang sempurna. Itu saya kongsi daripada saya. Harap anak-anak semua faham topik ini dengan jelas. Jika ada apa cerita, boleh sharing dengan kami. Ada soalan, tak faham, boleh tanya Cikgu Sufian ataupun saya. Cikgu Sufian. Tambah sikit lagi. Tambah lagi sikit.
Okey. 10 orang. 10 orang lah. So maksudnya sebab bagi saya bila konsep orang nak ejek kita kan, macam dalam taman ke apa ke, dalam kampung kita sendiri orang nak ejek kita tu, yang tu adalah komunikasi dia dengan kita. Tapi jangan sampai kita balas balik kita punya komunikasi dengan dia pun cara dia juga, tu tak boleh. Sebab bagi saya kalau contoh dalam taman tu macam kita tak setuju pendapat dengan dia kan, so jangan cuba mengkeruhkan lagi keadaan lah. Sudah type WhatsApp dan sebagainya, kata dia kita balas balik kat ini, tu bagi saya kurang kesan lah. Sebab bagi saya akhirnya siapa yang menang tu, contoh dia kata aku menang kau kalah, yang tu bagi saya kurang tepat. Dan kalau menang pun ada hadiah tak? Saya tanya balik, kalau menang tu ada hadiah tak? So anda kata saya nak bertengkar dengan siapa-siapa, ambillah kau menang, aku tak kisah. Sebab saya kata, anda kata saya bertegas juga dengan saya, aku okey, engkau tak okey, ataupun dia bertegas juga dengan dia, aku okey, engkau tak okey. So, sampai bila benda tu tak akan habis. Sama juga dengan murid kita tingkatan 1 kan, sebab dia lebih kepada lebih proses untuk membesar. Bagi saya benda ni penting sebenarnya. Sebab macam mana kita nak berkomunikasi dengan cikgu. Tapi kalau macam tu orang Cina dia kurang sikit berkomunikasi dengan cikgu, sebab dia akan panggil cikgu nama. Kalau cikgu Melayu kan, cikgu Melayu dia akan panggil Sufian. Kalau cikgu Cina dia akan panggil depan Lao Shirt Lee. Itu Cina lah. Kalau kita memang diterapkan di SMKBK cikgu. Sampai setahap saya kongsikan lagi sikit, dia punya cikgu dengan puan tu lain kan, tapi dia taruh cikgu juga, tapi puan ni dia lebih hormat. Itu cara kita berkomunikasi. Puan, cara kita hormat. Kalau kita panggil cikgu, itu maksudnya kita dengan dia maksudnya kita lebih rapat sebenarnya. Kalau kita panggil dia puan, ada something wrong lah. Maksudnya ada gap tinggi lah, lagi tinggi. Sebab tu saya kata kalau pensyarah nanti murid-murid kita dah masuk universiti dan sebagainya, so dia akan panggil pensyarah dia tuan ataupun encik, ataupun kalau perempuan kalau ada title hajah, so itu guna title komunikasi besar. Kita tak boleh panggil dia nama sebenarnya, sebab itu kurang kesan ataupun kita tak respect dia. So, dia akan salah faham dengan kita punya komunikasi. Contoh kita panggil nama saja kan, macam kawan je ni kan, so dia akan marah kita balik lah. Sebab tu benda ni bila kita faham daripada awal, kita akan lebih senang nak berkomunikasi sama ada dengan cikgu dalaman persekitaran sekolah ataupun persekitaran dekat luar. Contoh jumpa pakcik tengah beli cendol kat toilet tadi kan. So macam mana kita nak berkomunikasi dengan cik, apa khabar cik? Takkan panggil dia, oi kau, apa khabar? Tak boleh, sebab dia lebih dewasa daripada kita. Cara kita berkomunikasi tu yang penting. Sebab cara berkomunikasi ni dia akan membina perhubungan lah, Cik Nana ya. Dia akan membina perhubungan kita lebih baik. Anda kata komunikasi kita hancur, benda tu akan efek ketika kita punya perhubungan. Walaupun kita contoh murid-murid kita, dia ada kawan baik, tapi pada masa yang sama, kalau betul-betul baik ni live kan tak? Dia kata kita sebut perkataan yang dia sensitif bagi dia, so tak terangkan dengan kita, kawan kita. Berarti cara komunikasi kita tu kena berkesan dan tempat lah Cik Nana. Sebab kadang-kadang dalam tandas pun boleh berkomunikasi kan Cik Nana kan. Sema sana. Tapi sampai satu tahap kan, bila dia berkomunikasi tu, dia agak kasar lah bunyi kan. Tapi kita faham sebab dia kawan baik. Tapi anda kata cara yang sama dia aplikasikan dekat orang luar, tak boleh. Sebab orang kan, apa hal pula budak ni, pun ajar kan. Kalau kita lah. Kalau dah biasa tak apa. Kita panggil dia dengan panggilan yang macam panggil orang lain kasar, tapi sebenarnya bagi dia tak. Sebab kita tengok dia punya perhubungan. Sebab itu saya kata komunikasi ni dia melibatkan perhubungan juga sebenarnya. Kalau kita rapat, kita boleh berkomunikasi dengan lebih jelas. Kalau kita rapat, kita boleh tegur seseorang tu dengan lebih baik lah, ataupun dengan lebih berkesan. Sebab tu prinsip kaunselor dia kena dapatkan dia punya kepercayaan. Ini prinsip psikologi kaunselor. Kalau kita nak tegur orang secara biasa macam Cik Wali cakap tadi lah yang awal-awal tadi,
Kalau nak tegur orang mesti ada, tak boleh tegur ke yang kita tak kenal, kita tak boleh nak tegur straight. Contoh, jangan buang sampah kat situ, tak boleh kan. Jangan buang sampah kat situ, nanti aku saman kau, tak boleh macam ni. Sebab kita kena gunakan komunikasi berkesan ataupun komunikasi yang lebih baik lah, supaya benda tu kita dapat elakkan, ataupun supaya benda tu apa yang kita nak. Sebagai contoh, sampah tadi kita nak dia kutip sampah, so cuba tegur cara yang elok. Tak perlu nak tengking dia, tak perlu nak rendahkan diri dia. Apa ni, buang sampah tak bertamadun ke? Tu habis ya. Confirm bergaduh lepas tu. Sangat sampah-sampah pun tak buang. Saya rasa lagi bersepah tempat tu sebab dah bergaduh kan. Saja untuk komunikasi, untuk saya Cik Dina ada nak tambah-tambah lagi. Kita spend masa lebih kurang 7 minit lagi sebelum kita end live. Baik. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita akan akhiri semua. Belum. Nak bagi tugasan. Oh, tugasan. Ada. So tugas saya ni kalau tak ada, terkumpul nanti pas kita semua siap juga. Kalau tak ada nak tanya kan. Nampak ni ya? Boleh screenshot ya, awak screenshot. I want to ask you some questions. Tak ada. Kalau tak ada, ni tugasan dia. Tugasan dia masih lagi saya gunakan P-Text. Muka surat 165. Soalan 1. Saya uraikan sedikit lah. Kepentingan kemahiran berkomunikasi ada keluarga, ada rakan, guru dan jiran. Ini sebagai contoh kepentingan antara keluarga. Apakah kepentingan ini? Contoh jawapan ni. Nak tulis jawapan pun tak masalah, saya bagi satu lah. Keluarga merapatkan lagi silaturahim, itulah kepentingan kemahiran berkomunikasi dengan keluarga. Rakan, apakah kepentingan dia? Hubungan semakin erat. Antara guru, kepercayaan kepercayaan antara guru murid tu macam ni, mendapat kepercayaan daripada guru untuk kemahiran murid dengan guru. Jiran ini lebih kurang sama dengan keluarga tadi, boleh merapatkan lagi silaturahim antara kita dengan jiran. Itu kepentingan dia. Yang lagi satu buatlah kat bawah ni. Apakah kepentingan dia antara rakan, apakah kepentingan dia antara guru, apakah kepentingan dia antara jiran tu, apakah kepentingan dia. Itu soalan satu sahaja. Teks surat 165. Tak faham boleh tanya saya ataupun boleh tanya Cikgu Diana. Tak faham? Okay, ada soalan lagi? Tak ada soalan tak? Tak ada soalan. Okay, akhir kata daripada Cikgu Diana? Akhir kata daripada Cikgu Diana? Kata selamat masuk kembali ke sekolah 22 bulan nanti. Tolong siapkan semua kerja. Kita akan mulakan PBB selepas tu. Daripada saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Diana. Kita sebenarnya saya lebih suka bicara macam ni sebab kita tak perlu nak hingga budak ramai-ramai je kan. Nanti budak masa tak tahu macam mana sebenarnya nanti kita punya keadaan PJ, sebab PJ kan dia kan 12 tapi dibagikan kepada PK pun nak kena bahagi dua. Saya bayangkan macam tu PJ ataupun PK, kita 2 orang tapi nak pecah lagi pada 2 kelas. Saya fikir juga, tapi yang tu biarlah apa tak dihentikan, bukan masalah kita kan. Dan sediakan saja. Saya daripada saya lah untuk live ni mungkin 2 terakhir tu sebelum depan live yang terakhir untuk subjek PK. So lepas ni datang sekolah, so kita akan macam biasa dan kita akan record semua PBB untuk PK. Dan PG kita dah buat sikit-sikit, tunggu cuma yang untuk sukan-sukan yang kita tak dapat buat. Contoh sebenarnya saya dah janji dengan Foman untuk cricket semua kan, kita tak dapat buat lah. Cricket, bola tampar, bola jaring, untuk syllabus Foman lah tak dapat buat. InsyaAllah benda tu saya cuba teori sahaja. Kalau anda kata COVID-19 dah berakhir pulih, so kita akan teruskan pengajaran macam biasa lah.
So mungkin kalau tak dapat juga, mungkin kita akan cari taruhan masa sebagai contoh Poco kan, setelah ambil slot buat kita punya aktiviti supaya bentuk awak tahu sekurang-kurangnya main. Akhir kata pada saya cakap terima kasih. So apa yang salah daripada saya, tersalah kata, tersilap bicara, terkasar bahasa, tersinggung hati mana-mana pihak, murid ataupun guru. Tu ada guru sini. Kat Simah tak ada kat sini kan? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Dia sini komen kalau ada. Saya ucapkan saya dahulukan dengan permohonan maaf saya. So, apa yang baik tu awak ambil manfaat, apa yang baik tu datang dari Allah, dan apa yang kurang tu datang daripada kelemahan saya sendiri, dan awak jadikan sebagai sempadan. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.